Dan kita bersama dengan orang yang sesuai untuk menceritakan tentang perkara ini. Kita ada Puan Syafura, kita ada Encik Syarif dan juga kita ada Ahmad Farhan. Assalamualaikum. Okey, sila duduk. Apa khabar tuan? Selamat datang ke rumah kami. Apa khabar tuan? Selamat pagi. Okey. Sila. Okey, tadi kita cerita tentang kreativiti orang untuk menengahkan sesuatu yang daripada mereka lah, daripada segi produk apa semua kan. Tapi kita ada juga cerita macam Fiona tadi kata tentang lesen, tentang keselamatan apa semua, berbagai apa semua kan. Okey, tapi sekarang ni kita nak tanya dulu sebelum kita lebih lanjut lah. Apakah peranan MDA ni? Kita tanya kepada Puan Syafura dulu. Kita start daripada ladies first lah. Okey, kita start dengan tuan dulu. Okey, Syarif. MDA ni ataupun nama penuhnya adalah Medical Device Authority. Dalam bahasa Melayu, pihak berkuasa peranti perubatan adalah sebuah badan berkanun di bawah Kementerian Kesihatan. So kami diberi mandat untuk memastikan keselamatan dan keberkesanan safety and effectiveness of peranti perubatan ataupun medical devices lah kalau dalam bahasa orang putihnya yang nak dipasarkan dalam pasaran Malaysia. Okey. So objektif kami adalah untuk memastikan keselamatan dan keberkesanan peranti perubatan dan juga pada masa yang sama untuk facilitate ataupun memudahkan perdagangan peranti perubatan di Malaysia. Tapi cerita pasal peranti perubatan. Apa sebenarnya peranti perubatan? Okey. Peranti perubatan ni dia punya skop sangat luas ya. Betul. Sangat luas. Dia kita tak ada list lah untuk 1 2 3 4 tetapi kita gunakan definasi ya. Peranti perubatan ni adalah merangkumi apa-apa saja produk yang diniatkan oleh pembuat dia untuk tujuan perubatan. Okey. Contoh dia dia boleh jadi yang paling mudah seperti examination glove, sarung tangan yang doktor gunakan untuk periksa pesakit. Sehinggalah kepada kaki palsu. Sehinggalah kepada contact lens. Lagi implanted macam injap jantung. Jadi macam heart valve. Mungkin Puan Safra boleh kongsikan kepada kita kenapa pentingnya kalau kita kena ada satu badan untuk macam mereka yang berniat untuk keluarkan produk-produk macam tu untuk macam apply license ke apa. Dia sebenarnya kat Malaysia ni sebelum ni memang tak ada mana-mana badan pula kan. Tapi sebabkan wujudnya Akta 737 dan 738 yang dah diwartakan ni, jadi kita ni MDA ni memang bertanggungjawab lah. Jadi kita yang kena kuatkuasakan Akta tu. Sebab mostly memang ramai yang tak tahu sebenarnya kan tentang benda ni. Jadi penting tu sebab kita nak bagi pengguna ataupun semua tahu keberkesanan produk tu. Kita nak pastikan selamat dan berkesan lah untuk digunakan. Okey, macam Tuan Farhan, kita nak tanya. Okey, adakah macam saya ni, saya kreatif. Saya buat satu baju ni cantik. Tapi at the same time kan, dia boleh buat awak kurus. So benda tu perlu tak untuk ambil lesen ataupun segala uji kaji yang diperlukan oleh KKM? Macam pelik je baju Niat awak. tu dah lain Untuk dah. kurus. Iyalah, saya tujuan nak menyihatkan dia, kuruskan badan dia kan. Kan? Maksudnya macam mana? Dia niat tu dah lebih nak menguruskan kan. Dia bukan Untuk tujuan perubatan. Dia bukan tujuan perubatan Oh, lah. so Sebab macam dia kosmetik dia lebih pada nak kurus, nampak cantik kan. So kalau apa-apa produk yang menyiapkan untuk dapat cantik, kosmetik, itu tak bukan duduk di bawah medical device. Oh, okey. Dia macam ada satu fine line tau di antara dua benda ni kan. Tapi contact lens yang tak ada koaktif tu kan. Tak itu ada medical power. device. Yes, itu medical device. Itu special lah. Kita ada macam-macam lah sebenarnya yang kita dah buat dikaji kan. Jadi macam tadi Puan cakap kan, ada ramai lagi yang tak tahu tentang benda-benda macam tu, kena ada lesen dan sebagainya. Jadi macam mana mereka boleh dapatkan info dan sebagainya, mungkin Encik Farhan boleh kongsikan. Kita kalau nak dapatkan untuk mendapatkan lesen, kita boleh terus pergi ke website kita dan di situ ada kita bagi Online.
prosedur macam mana untuk dapatkan register kita produk dan juga mendapatkan lesen establishment untuk menjalankan perniagaan. So website dia adalah www.mda.gov.my. Saya ulang www.mda.gov.my. Okey. Macam Tuan Syed, saya nak tanya kan. Saya pengguna, of course lah, customer always right. Sebagai pembekal ataupun orang yang mencipta produk tersebut, apa yang bagus kalau lesen ni ada diorang apply untuk keselamatan diorang ke, untuk whatsoever ke dalam bisnes? I don't know lah, cuma nak tahu. Okey, sebenarnya kita punya regulation ni, program kawalan ni, kita adopt daripada praktis antarabangsa. So kita gunakan international standards untuk memastikan safety and effectiveness, keselamatan dan keberkesanan suatu peranti perubatan. So bagi mereka yang dah apply lesen dan juga yang telah mendaftarkan peranti perubatan, itu adalah satu recognition bahawa produk mereka telah comply dengan international standards. So jadi kalau dari segi industri ni kan, Malaysia punya pasaran ni limited. So kalau mereka dah well versed dengan kita punya regulatory requirements, itu akan memudahkan mereka untuk pergi keluar. Jadi dia boleh expand bisnes dia ke global market. Kalau kita tak ada, sebab sekarang ni kebanyakan negara di dunia semua dah start melaksanakan program kawalan peranti perubatan ni. Jadi kalau kita tak sediakan industri kita dengan compliance kepada requirement ni, susahlah mereka untuk meneroka pasaran antarabangsa. Ini sangat bagus kepada anda yang ingin memulakan bisnes, apatah lagi untuk mengembangkan bisnes anda ke luar negara. Okey, dengar cerita nanti ada bengkel yang bakal akan dijalankan ataupun seminar. So hari dan lokasinya adalah Okey, kita akan bakal melangsungkan kita punya satu persidangan lah. Persidangan ini juga dibuka kepada semua orang awam untuk mengetahui. Jadi saya ingin menjemput semua orang yang berminat untuk mengetahui tentang update terkini tentang peranti perubatan, yang mana peranti perubatan ini penting. Pada 15 hingga 17 Oktober 2019 di MyTech. Dan istimewanya IMD sini dia dirasmikan oleh Tun Dr. Mahathir, kita punya yang amat berhormat Perdana Menteri. Okey, jadi bagi mereka yang ada persoalan dan sebagainya, anda boleh menghadirkan diri pada tarikh tertentu. Boleh terus ke, mungkin boleh klik ke kita punya website tadi, portal tadi, dan juga like kami punya Facebook, Medical Device Authority -MDA. Di situ kita ada information tentang dan Terima kasih kepada Tuan Syarif, terima kasih kepada Tuan Fahan dan juga Puan Safura untuk bersama kita pada pagi ini.